Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so kita dah habis bulan Ogos dan kita pun dah masuk bulan September dan ini merupakan tajuk kita yang terakhir, okay, dalam bab 2 dan okay, so masih lagi kimia organik tentang sebatian karbon. Alright, so hari ni saya nak bincang dengan anda apakah kegunaan siri homolog dalam kehidupan seharian kita. Okey, so untuk pengetahuan kamu, kita ada 6 siri homolog. Yang pertama kita ada alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Okey, so sebelum ni kita dah bincang sifat kimia, kita dah bincang sifat fizik. Alright, so hari ni kita nak tengok apa kegunaan alkana dan alkena dan juga siri homolog yang lain. Okey, so yang pertama, tengok dalam muka surat 114 dalam buku teks kita. Okey, kalau saya tak salah lah kan? Salah. Muka surat 106. Okey, so alkana dan alkena ni, since alkana ni mempunyai haba pembakaran yang tinggi, so dia boleh digunakan sebagai bahan api dan juga bahan mentah dalam industri petrokimia. So kita boleh kata alkana ni sebagai bahan api lah. So ambil highlight ke ataupun anda buat nota siap-siap. Right. So alkena pun kita boleh gunakan juga sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Alright, so petrokimia ni macam cari gali, so yang kita dapat gas metana, etena, so everything adalah daripada kumpulan alkana dan juga alkena lah. Alright, so kalau anda masih ingat, kita pun ada buat eksperimen perbandingan kan, untuk melihat kejelagaan. So which one is better? Okay, so kalau macam etena ni, kita gunakan, maknanya kita tukarkan daripada alkena nak tukar jadi alkana. Okay, so di mana etena ni kita tukarkan, daripada etana tukar kepada etena. So etena ni merupakan satu bahan yang kita boleh gunakan untuk membuat deterjen. Deterjen tu apa? Macam sabun, bahan pencuci, alright. Dan etena ni juga penting dalam penghasilan plastik. Kedai RM2, famous kan? So menggunakan etena lah. And then etana ni juga, boleh dijadikan ataupun mengandungi gas asli cecair yang kita boleh buat sebagai bahan api untuk stesen jana kuasa. So kalau dekat Malaysia ni, jana kuasa kita lebih kepada air. So macam mana kita nak alright, so kalau dekat tempat lain ni mereka menggunakan etana ni lah sebagai bahan api. Okay, alright, so ini adalah deterjen, gambar deterjen. Ini pula adalah ni lah stesen jana kuasa yang mana kita ambil daripada etana sebagai punca kuasanya. Alright, and then masih lagi alkana, iaitu butana. But maknanya ada empat karbon lah. So butana ni juga kita gunakan sebagai bahan api. Contohnya macam pemetik api dan juga dapur mudah alih. Apa benda dapur mudah alih ni? Itulah kita punya tempat masak dekat dapur tu. Itu panggil dapur mudah alih lah. Kalau kamu tak nak, kamu nak pergi piknik dekat hutan ke mana, kamu bawa lah dapur gas tu. Alright. So pemetik api yang merokok kan. So kamu mesti tertanya, apa benda air dalam ni kan? Kenapa kalau aku duk petik je, air ni pun akan berkurangan? Sebenarnya bukan air lah. Yang itu adalah butana. So inilah butana kita. Butana, mengandungi butana. Okay. Alright, so seterusnya adalah etena. So etena ni contoh alkena lah. Kita boleh buat penghasilan alkohol. Masih ingat apa proses dia untuk menghasilkan alkohol? Penghidratan kan, proses penambahan, betul tak? Okay, tindak balas sifat kimia dia. So kita boleh daripada etena, kita boleh tukarkan jadi etanol melalui tindak balas apa? Penambahan. Okay. Alright, kita tambahkan H2O lah. And then kita boleh buat PVC. PVC ni kita dah belajar masa bab 5 kalau saya tak salah kan. Alright.
polyvinyl chlorida. Contohnya apa? Kepala paip tu. Alright, polystyrene ni bekas makanan. Ini polyethena lah. Polyethena ni plastik. Alright. So ethena ni memainkan peranan yang sangat penting dalam industri plastik. Okey, lepas tu kita ada boots 1,3-diena. Okey, boot 1,3-diena ni dia kumpulan alkena juga tau. Tapi dia ada apa? Dia ada dua kumpulan berfungsi alkena. Sebab itulah disebut diena. Di. Sebab dia ada dua kumpulan berfungsi alkena tu. Okay, so boot 1,3-diena ni juga kita buat sebagai tayar dan juga beg tungku air panas. Hot pack. Kan, kalau demam lah dengan mak Korea, Allah, dia bubuh lah hot pack ni konon-konon. Kan, alright. So, kita gunakan, ada bahan, ada cecair di dalam tu. So, kita bubuh. Cecair tu adalah boot 1,3-diena tu. Alright, so same goes here. Dalam penghasilan, tayar lah. So, tayar kita gunakan getah sintetik, kita tak gunakan getah asli. Jenuh kalau guna getah asli. Sebab kalau getah sintetik ni, boot 1,3-diena ni dia lebih tahan. Okay, so itu adalah contoh kegunaan alkena dan alkana. Alright, so mostly kita boleh kata alkana ni kita gunakan sebagai, dijadikan sebagai bahan api. Okay, dan juga dalam industri plastik. Petrokimia lah. Alright. Okay, so itu adalah secara umumnya lah. Alright, kita tengok pula kegunaan alkohol. Alright, so alkohol ni bukanlah semua alkohol tu mabuk kan. Macam sekarang kita dalam situation pandemik. So, suggestion daripada KKM, kita hendaklah mencuci tangan sekerap yang mungkin. Okay, so salah satu bahan yang kita boleh gunakan untuk cuci tangan ni adalah alkohol lah. Penggunaan cecair pembasmi kuman. Alright, kita gunakan alkohol. Okay. Kenapa alkohol ni boleh dijadikan sebagai pembasmi kuman? Tak boleh ke guna alkena tadi tu? Sebab kita tengok balik sifat fizik dia. Kita baling belakang balik sifat fizik dia. Okay, yang mana alkohol ni memang kita sesuai lah gunakan secara dalam daily life kita. Kamu tengok balik sifat fizik alkohol. Apa yang istimewanya alkohol ini? Alright, so yang pertama, yang tu kamu kena jawab sendiri. Yang ni jawab sendiri. Apa benda sifat fizik dia? Kita dah belajar kan? Tengok balik. Alright, so bahan yang pertama, alkohol ni kita boleh gunakan sebagai bahan api. Alright, so bahan api bio ataupun gasohol. Carilah gasohol tu apa. Alright, so alkohol ni berbanding dengan alkena ni dia lebih mesra alam. Gitulah. Okay. So dia mengurangkan pencemaran lah. Berbanding dengan alkena tadi tu. Sebab alkena dia menghasilkan banyak jelaga. So jelaga ni tak baik untuk alam sekitar. Alright. So antara sebab utama sebab apa alkohol ni boleh dijadikan bahan api, yang pertama mudah menyala. Kan? Kalau tengok gambar resepi masakan Chinese kan, dia orang masak atas kuali yang besar dan dia pun masukkan wine contoh kan, api menyambar dekat kuali tu. So bahan api lah, mudah menyala. Okay, dan dia membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. So very good lah untuk alam sekitar kita. Alright, so kegunaan yang kedua, alkohol ni boleh dijadikan sebagai pelarut. Okay, kenapa dia boleh dijadikan pelarut? Okay, sebab dia tanpa warna. Alright, maknanya dia tak akan ganggu lah. Okay, sebagai pelarut, kalau larutan kita nak merah dan kita buat alkohol, dia still merah. Okay, terlarut campur dengan air dan mudah meruap. Okay, so sebab tu dia boleh digunakan sebagai pelarut. Alright, so antara pelarut yang kita boleh hasilkan menerusi alkohol adalah cat, lacquer, alright, bahan pencelup dan juga dakwat pencetakan. Kalau daripada kosmetik ni macam minyak wangi lah, famous kan. Varnish kuku. Varnish kuku tu yang bagi colour-colour tu lah. Ataupun yang bagi kuku nampak melit kan. Alright, and then cream dan juga lotion.
Lotion juga mengandungi alkohol. Alright, so next dalam bidang pembuatan. Okay, so dalam bidang pembuatan ni, alkohol ni sebab dia reaktif secara kimia. Sebab tu kita boleh gunakan dia sebagai bahan mentah dalam pembuatan cuka. Maknanya cuka tu kita campurkan dengan alkohol. Alright, so dalam bahan letupan dan juga polymer perspex. Perspex ni macam cermin lah. Something like that. Okay, dan juga gentian. Okay. Lepas tu dalam bidang pharmaceutical, maksudnya ubat-ubatan lah. Bidang perubatan Ini yang keempat kegunaan alkohol tu. Kenapa? Sebab dia bersifat antiseptik tadi tu. Kan pembasmi kuman, betul tak? Dan juga dia mudah meruap serta pelarut organik yang baik. Maknanya kalau macam setengah bahan kita kena gunakan air kan. Tapi kalau untuk ubat-ubatan ni mereka lebih suka gunakan alkohol lah. Right. Contoh macam apa alkohol yang kita gunakan sebagai pharmaceutical kita ni, produk utama dia antiseptik. Alright. Pembedahan untuk suntikan, pembedahan dan juga penjagaan kebersihan. Maknanya macam alat-alat pembedahan apa semua tu, mereka akan selepas dah bedah orang semua kan, takkan nak basuh dengan sabun. Okay, so kita tak tahu virus atau apa saja yang ada kat situ masih tertinggal. So that's why gunakan antiseptik seperti alkohol. Kalau macam hampa tengok gambar cowboy ke apa dulu-dulu kan, macam luka ke apa, mereka akan terus simbahkan dengan alkohol, arak tu. Sebab arak tu adalah alkohol dan dia bersifat antiseptik. Boleh basmi kuman. Okey, dan juga pelarut bagi ubat-ubatan seperti ubat batu. Lalok kan kalau kita ambil secara berlebihan. Alright. Okey, so itu adalah antara 4 lah kegunaan alkohol. So macam mana kita nak terangkan kegunaan alkohol ni adalah berdasarkan sifat fiziknya. Okey. Okey. Sifat fizik tu yang mana cikgu? Inilah sifat fizik dia. Ni. Okey, tu. So kalau orang tanya kenapa alkohol ni sesuai dijadikan sebagai bahan api? Sebab dia mudah menyala dan membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. Itulah sifat fizik dia yang kamu kena terangkan. Okey, so macam alkohol ni pun ada orang yang terlebih pandai, dia salah gunakan. Okey, so macam contohnya macam etanol lah. Etanol digunakan secara meluas dalam minuman beralkohol. Minuman beralkohol ni Islam of course lah dia avoid lah, tak boleh kan. So kalau kita kaji dari segi sudut kesihatan ni pun memang tak baik lah, especially ni fungsi keseluruhan sistem saraf. Sebab tu kalau orang yang mengambil alkohol secara berlebihan ni, dia akan hilang fungsi ataupun kawalan ke atas diri dia. Dia akan buat benda-benda yang di luar jangkaan dia lah. Contoh kalau sebelum ni dia orang yang sengap, tapi bila dia minum alkohol dia boleh hidup marah-marah, boleh hidup menjerit. Maknanya hilang kawalan. Alright. So antara kesan penyalahgunaan alkohol ni, yang pertama mengakibatkan ketagihan. Ketagihan serta gangguan mental. Kalau lebih teruk lagi boleh menyebabkan kemurungan ataupun psikosis. Ni kena masuk rehab. Okey, macam artis Amerika, mereka tak baguslah, mereka ada pusat rehab untuk cure balik ketagihan alkohol yang melampau. Okey, yang kedua, kalau ibu mengandung, so boleh menyebabkan kecacatan bayi lah. Sebab dia menghalang pertumbuhan sel-sel badan kan. Alright, menyebabkan sirosis hati ataupun kegagalan fungsi hati lah. Okey, dan juga organ-organ macam jantung, lepas tu gastritis, ulcer, radang pankreas serta kanser saluran mulut dan tekak. Okey. Dan yang keempat, alkohol juga boleh menyebabkan mabuk lah, melemahkan fungsi otak. Sebab itulah tak boleh memandu jika anda konsum alkohol. Okey? Anda tak sedar pun anda langgar orang. Anda rasa anda macam hebat sangat. Tapi sebenarnya tak. Okey? So itulah kesan penyalahgunaan alkohol. Okey, so kita tengok seterusnya adalah kegunaan asid karboksilik. So asid karboksilik ni asid yang penting. Okey? Antaranya adalah asid etanoik. Asid etanoik memang penting, importante. Itu garis sikit.
Okay. So antaranya kita boleh gunakan sebagai pengawet bahan makanan dalam sos cili. Kalau tak percaya, lagi pergi ambil sos cili, tengok ada dah asid etanoik. Alright. Okay. Lepas tu digunakan untuk menghasilkan pewarna, cat, racun serangga dan juga plastik. So kalau pokok-pokok hampa tu banyak sangat haiwan-haiwan serangga yang tak diperlukan, bubuh dalam spray, hampa spray lah cuka tu. Confirm bye-bye forever. Okay, sebab bau dia dan juga asid ni mengakiskan. So, dia boleh bunuh lah. Alright, lepas tu kita ada asid metanoik. Kita gunakan untuk industri getah. Yang ni ingat balik bab getah. Okay, kita gunakan untuk pembekuan latex. Alright. Okay, lepas tu asid lemak. Kita buat sabun. So sabun kita tu mengandungi asid lemak. Sebab tu kita kena tengok adakah dia lemak haiwan ataupun lemak tumbuh-tumbuhan. Tengok betul-betul. Sebab tu lah pentingnya membaca. Membaca tu jambatan ilmu. Baca ingredient dia. Okey, kita juga boleh hasilkan polimer. Okey, macam polyester. Okey, ni awak tengoklah. Trilena ni bahannya macam mana, serta polyamida seperti nylon, baju kita. So, daripada asid karboksilik. Alright. Ester. Ester ni adalah satu bahan yang wangi. Betul tak? So, dia adalah bahan yang wangi. So, of course, dia sesuai gunakan dalam penyediaan kosmetik dan minyak wangi. And then, ester ni juga kita boleh gunakan sebagai perisa makanan. Nampak? Contoh macam apple kan. Hampa carilah kalau dia tulis dekat kita punya bahagian belakang tu, nama dia ada letak metil butanuat. Macam minuman apple kan. So, dia ada letakkan perasa yang bernama metil butanuat. So, dia mengandungi apple lah tu. Okay. Lepas tu pentil etanoat pisang. Cari dalam susu Nilofa. Ada tak? Kan? Susu pisang dia tu. Alright. Lepas tu etil butanuat. Okay. Adalah perasa nanas. Balik ataupun sat lagi habis je tonton saya punya video ni, anda terus cari dekat anda punya rak-rak makanan. Kalau perasa pisang ni ada tak pentil etanoat? So kalau ada, maknanya ada perasa pisang lah tu. Okay. Ester, okay, kita sebenarnya dia adalah gabungan asid karboksilik dan juga alkohol kan. So kita boleh buat pelarut organik lah dalam lotion, varnish kuku, lacquer dan gum. Okay. Macam kalau lotion ni, macam baru-baru ni macam lotion apa? Contoh Bath and Body Works kan. Dia kata ada rasa lotion rose. So sebenarnya dia menggunakan ester lah tu. Ester ni adalah satu bahan yang berbau wangi. So dia kata dalam bahan ni ada bau rose. Cik belilah wangi. So kita orang kimia kan, kita tahulah itu adalah sejenis ester. Okay. So itu adalah beberapa kegunaan bahan-bahan yang terkandung dalam siri homolog kita. Okay. So setakat itu sahaja. Sekejap lagi nanti cikgu akan berikan latihan dan dengan itu tamatlah semua bab dalam tingkatan 5. Alright. So sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.